أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Marilah kita mulakan kuliah maghrib kita dengan bacaan Ummul Kitab yang kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dia, para sahabat dia, para pengikut dia, tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, kepada salafus salih, kepada tuan-tuan guru, kepada ustaz-ustazah kita, kepada ibu bapa kita, kepada saudara mara kita, jiran-jiran kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, terutamanya kepada mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulakan pengurusi surau, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, Ustaz, Ustazah, tuan-tuan guru, pemimpin masyarakat, pemimpin pasukan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Syukur Alhamdulillah dapat lagi kita jumpa hari ini. Jumlah jemaahnya lebih kurang sama ya tuan. Sebelum PKP, lepas PKP, masa PKP lebih kurang je. Masa PKP tu kurang sebab tak dibenarkan datang. Kalau tak banyak tu je lah ramainya pun. Kan? Jadi tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukur pada Allah kerana Allah masih pilih kita. Bukan kerana kelebihan kita, bukan kerana kita ada masa lapang, bukan ada perkara-perkara yang lain, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala pilih kita, dan kita syukur pada Allah dan kita doa pada Allah supaya Allah terus pilih kita dalam perkara kebaikan seperti ini sehingga akhir hayat kita insya-Allah. Tuan-tuan milik Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi menggunakan kitab 40 hadis, iaitu yang amalannya sedikit tetapi pahalanya berganda, iaitu amalan biasa dan mudah yang dilakukan secara istiqamah setiap hari. Kita berada dalam bab yang ketiga, iaitu kelebihan wuduk. Wuduk ni tuan-tuan, semua orang tahu wuduk. Orang Islam ke tak tahu wuduk, makna dia ada masalah lah kat situ. Sebab wuduk ini membolehkan kita melakukan satu daripada perkara yang wajib dalam Islam, iaitu melaksanakan salat. Alternatif kepada wuduk ialah tayamum. Itu pun dengan beberapa syarat. Maknanya kalau kita sihat walafiat, air ada, apa ada, tak ada uzuran, tiba-tiba sesaja je kita nak tayamum, itu tak boleh tuan. Itu dah ada syarat dia. Tetapi dalam hal yang biasa, hal yang lain, maksudnya kita mesti tahu mengenai wuduk. Kita, anak-anak kita pada kecil lagi, walaupun belum lagi 7 tahun, kita dah ajar dia macam mana nak ambil wuduk. Kadang-kadang dia tengok kita ambil wuduk tu pun dia dah meniru-niru apa yang kita buat tu. Itu sebab wuduk ni sangat penting tuan-tuan. Tuan-tuan milik Allah SWT, maka malam ni kita akan berbicarakan tentang kelebihan wuduk. Berwuduk dengan sempurna dan berdoa selepas wuduk. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin futihat lahu abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduk tersebut kemudian berdoa, iaitu setelah berwuduk itu, yang maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dialah sahaja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sentiasa bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang yang menyucikan dirinya, melainkan akan dibukakan pintu syurga yang 8 untuknya, dan dia boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia mahu. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Muslim dalam riwayatnya tidak menyebutkan, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sentiasa bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang yang menyucikan dirinya. Tuan-tuan milikkan Allah Subhanahu wa taala, hadis ni hadis yang biasa kita dengar. Ada riwayatnya tu, dia ada beberapa riwayat, lebih kurang maksud dia sama, cuma dalam hadis yang disebutkan riwayat Muslim, yang tu tidak menyebutkan doa itu. Tetapi riwayat yang lain, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai itu semuanya menyebut tentang doa itu. Yang itu disebutkan Allahumma ja'alna minat tawabin tu sampai habis. Tuan-tuan milikkan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya seperti kita telah bacakan tadi, bahawa kita menyempurnakan wuduk. Dia ada beza-beza, tuan. Wuduk ni kalau ikut mazhab dia ada beza di sikit-sikit, tetapi yang tidak bersalahan padanya perkara-perkara yang sama je. Antaranya basuh muka, mula-mula tu kena niat kan. Yang tu mengangkat niat tu, masa-masa buka tu mengangkat niat itu tak ada khilaf ke situ. Muka ni tuan-tuan, kalau nak sempurnakan wuduk ini tuan-tuan, panduan beramal ada disebutkan di sini, iaitu ketika hendak berwuduk, bukalah lengan baju atau jubah dengan melipatkan lengan jubah sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian sebelah kanan. Apabila telah selesai berwuduk dan hendak berdoa, turunkanlah semula daripada sebelah kanan, kemudian barulah sebelah kiri. Ini panduan yang ditunjukkan oleh Ustaz Mahathir Haji Juel. Makna dia, kita nak lipat kita punya jubah atau baju Melayu ke, tak kisahlah, yang lengan panjang tu kita lipat belah kiri dulu, kanan lipat sampailah habis tu kan, mestilah kena lipat, takkan kita nak siram macam tu habislah basah baju tu kan. Jadi lipat sampai ke atas siku, kemudian kita basuh tangan kanan, yang bila lepas habis ambil wuduk, yang ambil basuh muka, kita basuh tangan kanan tu, kita basuh tangan kanan, dah habis tu kita turunkan batu tu, lepas tu baru basuh kiri pula, lepas tu baru turunkan dia. Ini panduan yang ditunjukkan oleh Ustaz Mahathir Haji Juel, pengarang kitab ini. Sebelum berwuduk, bersiwaklah kerana ganjarannya sangat besar sekali. Bersiwak ini adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersiwak ni tuan-tuan, dia kayu sugi tuan-tuan. Tapi kayu sugi ni tuan-tuan, dia daripada pohon arak, tak silap saya, dia ada di Mekah dan di beberapa negara yang lain. Di Madinah ada, di India pun ada, di Pakistan pun ada. Pokok tu dia ada ukuran-ukuran dia tuan-tuan, ada yang besar, tapi dia bila kita gigit ujung dia tu, dia akan jadi macam hancur, dia jadi seperti berus ujung tu. Cara dia tu, kita beli satu batang tu, lepas tu ujung dia tu kita gigit, nanti dia ujung tu dia hancur, dia bercerai-cerai, jadi dia akan jadi macam berus ujung tu. Dan itulah yang kita gunakan untuk siwak gigi kita cuci gigi kita. Amalan ini adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita ambil wuduk, antara untuk menyempurnakan wuduknya adalah dengan bersiwak. Nabi tidak pernah tinggalkan bersiwak ni tuan-tuan. Setengah riwayat ada disebut nanti bahawa dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebelum berwuduk bersiwaklah kerana ganjarannya sangat besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Atau kama qala Rasulullah SAW, yang bermaksud kalau tidak kerana aku tidak inginkan kepayahan ke atas umatku, pasti aku perintahkan mereka, iaitu dengan perintah yang wajib, untuk bersiwak setiap kali sebelum solat. Rasulullah SAW bersabda lagi, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Atau kama qala Rasulullah SAW, yang bermaksud satu solat dengan bersiwak lebih afdal daripada 70 solat tanpa bersiwak. Hadis yang pertama tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang baru ini yang 70 kali afdal lebih bersolat yang bersiwak dengan daripada yang tidak bersiwak, itu riwayat Abu Naim dan Al-Hakim. Keterangan bukanlah bermakna pahala bersiwak lebih banyak daripada pahala salat berjemaah 27 darjat, kerana pahala kedua-duanya tidak sama. Satu darjat salat berjemaah boleh menyamai 70 rakaat dengan bersiwak. Tuan-tuan milikkan Allah Subhanahu wa taala, ini pahala yang kita dapat daripada amalan-amalan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW yang tak berapa payah sangat kita buat. Contohnya adalah bersiwak ini. Inilah yang akan menyempurnakan wuduk kita sebelum kita ambil wuduk. Jadi gosok gigi menggunakan kayu siwak itu. Adakah kerana kita ni miskin maka kita kena pakai batang kayu bau-bau kita pula? Tidak, kerana kita ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah keterangan mengatakan bahawa getah yang keluar daripada kayu sugi itu dia bermanfaat untuk gigi dan gusi kita. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang yang terpelajar, dia buat kajian apa semua sekali kan, tetapi dia tak nak pakai macam mana yang Nabi suruh, maka dia ambilnya tu yang ada ubat gigi yang ada siwak dalam dia, kayu siwak dalam tu. Dia nak pakai juga dia punya kelebihan itu. Mana dia getah ke apa ke dicampur dalam ubat gigi tu, dan itu yang digunakan. Setengah kata ulama kontemporari kata boleh je pakai buru gigi biasa tu, tapi tak dapatlah kita tiru yang bagaimana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi buat itu, dia bukan benda yang sia-sia, pasti ada kelebihan kat situ. Maka itulah yang kita nak, kelebihan tu. Dan selain daripada kita mencontohi Nabi, mengikut apa yang diperintahkan Allah pada dia, maka dapat kita ganjarannya. Jadi kita ambil, ada setengah orang, cuma kita bila pakai siwak ni tuan-tuan, kena jagalah kebersihan dia sikit kan. Ada sekarang ni dah macam-macam style lah. Dia buat kayu siwak tu kat kedai-kedai yang orang pergi umrah ke pergi haji tu, ada selalu jual dah sekarang. Alat-alat ibadat tu kan. Jadi dia ada buat dia macam pen, ujung dia tu ada penutup pula. Penutup kayu siwak tu, dia punya ujung tu supaya jangan terkena macam-macam lah. Jadi dia buat penutup. Jadi bila orang nak pergi nak gosok masa nak semayang tu, dia buka penutup tu, dia basahkan air tu, dia gosok gigi sebelum dia ambil wuduk. Jadi buat je lah tuan-tuan. Masa saya tengok sama-sama umrah apa kan, tengok ramai orang kita beli kan. Pergi dekat Masjid Quba tu, kat luar tu banyak kedai-kedai. Kau ramai orang beli, macam-macam beli kan. Wah, macam tak pernah nampak siwak tu kat Malaysia ni pun banyak. Dah dibawa ada orang dah macam-macam jual kat sini, tapi belilah situ. Beli, mutawif tu tunjuk macam ni bagus tu gosok gigi. Ramailah yang pakai. Tahu berkali je lah pakai, lepas tu nak balik tengok tak nak pakai dah. Kan? Ini mungkin ikut dia. Tapi kita ambil itu dengan kefahaman bahawa ganjarannya seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi, 70 kali ganda. Bayangkanlah, dia 70 kali ganda pahala tu, bukan kerana kalau orang tu sembahyang seseorang dia pakai sesuatu tu dia dapat menandingi orang yang sembahyang berjemaah 27 kali ganda. Tak kan? Dia pahala yang berasingan. Cuma kalau dia bermiswak, gosok gigi dia tu pakai kayu siwak tu, kemudian dia semayang juga
20 sembahyang berjemaah, secara berjemaah. Bayangkanlah berapa banyak ganjarannya, yang dia tak sedar pun yang sebenarnya dia banyak dapat mengutip ganjaran masuk dalam akaun dia. Besok dah mati barulah nampak dia punya ganjaran. Benda-benda senang tuan, tak menyusahkan orang, tak menyusahkan diri sendiri pun. Kayu miswak tu, kalau kita mulut kita kecil, gigi kecil-kecil, jangan ambil yang besar ibu jari tu, yang besar-besar ibu jari kaki ke. Ambil lah yang kecil-kecil, yang besar jari kelengkeng, kecil je. Jadi boleh itu. Dan setengah orang, saya ada perhatikan, ada satu orang dia nak ikut sunnah Nabi, tapi dia tak nak nampak macam kolot ke apa ke, tapi dia nak ikut juga. Jadi apa dia buat? Dia ambil kayu miswak tu, tiap kali dia nak ambil wuduk, dia tak gosok macam kita gosok gigi pakai buru gigi tu, dia gosok sikit je, sikit depan tu, sikit dah betul ke kumur. Sebab dia nak ambil amalan Nabi tu je, sikit je yang ambil amalan Nabi tu. Jadi dia tetap juga dikira dia sedang bersiwak. Tapi ada kat orang dia yo sungguh jolok sampai tekak pun tak perlu sampai macam tu kan. Macam kita gosok gigi pakai buru gigi tu tuan. Saya baru ni ada dapat satu video, tengoklah video tu. Rupa-rupanya yang buat video tu adalah doktor gigi. Dia kata kalau kita pakai buru gigi biasa ni kan, cara gosok yang betul macam mana tuan? Ubat gigi tu tuan, kita kan biasa kan dalam iklan tu ubat gigi, kalau lah kita ni kan, ni ubat gigi apa tu, kita ujung ni berus ni, kita letak ubat gigi daripada ujung sampai ujung kan, ubat gigi kita kan, dia sebenarnya ada isi sikit di ujung tu, sikit dia, setompok kecil je yang kat ujung dia tu. Dan itulah yang gosok gigi dalam. Dan lepas gosok tu tuan-tuan, tak perlu kumur-kumur. Ini cara yang betul ditunjukkan oleh doktor gigi tu. Doktor gigi tu sendiri kata, saya pun susah nak amalkan benda ni. Cuma lepas saya belajar, barulah saya tahu. Macam tu rupanya gosok gigi. Kita kan, sebelum gosok tu dah kumur-kumur, betul gosok gigi, dah berbuih-buih mulut apa semua tu, betul kumur lagi, buang. Barulah kita rasa selesa. Dia sebenarnya cara yang betul, gosok gigi tu, kumur dulu mula, kumur bersihkan tu, lepas tu gosok, lepas tu biar je, tak payah kumur lagi. Rasa-rasa boleh tak tuan-tuan? Sebab konon-konon ada pudina lah, apalah, semua zat-zat gigi tu lah kan. Tengok iklan gosok gigi tu macam-macam, dia akan habis kalau kita kumur-kumur. Jadi tak gunalah. Jadi kita nak gosokkan gigi tu biar dia tinggal dalam tu, dalam beberapa minit, lepas tu baru kumur-kumur. Tahan kita tuan kan, semayang subuh gosok gigi dulu, lepas tu masa semayang tu gigi kita penuh dengan buih-buih yang subuh tu, boleh? Tak mampu kita tuan kan. Lepas habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bergegas semua pergi masuk tempat wuduk tu, baru kumur-kumur, boleh? Tak boleh tuan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang Allah SWT bagi kepada orang yang bersiwak ini adalah sangat besar tuan-tuan. Dan kerjanya mudah je, tak perlu bangun tengah malam, tak perlu susah-susah nak kena cari duit banyak-banyak untuk bagi sedekah, macam pahala sedekah apa semua, tak ada. Beli siwak aja, tiap kali nak wuduk kita baca. Kemudian ada juga saya pernah baca mengenai kelebihan orang yang bersiwak sebelum dia wuduk. Masa dia wuduk tu dia siwak. Antara kelebihannya ialah katanya dia akan mudah untuk mengucap la ilaha illallah sebagai akhir kalamnya pada waktu dia nak meninggal. Kerana apa? Dia bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia percaya dengan apa yang Nabi tinggalkan untuk dia amalkan. Tuan-tuan milikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu berwuduklah dengan sempurna, termasuklah tidak menggunakan air yang terlalu banyak, membaca doa untuk setiap basuhan anggota wuduk, tidak bercakap-cakap, menyempurnakan basuhan pada setiap anggota wuduk, dan melakukan semua sunat ketika berwuduk seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Tuan-tuan milikkan Allah SWT, kita kena berwuduk tu dengan sempurna. Salah satu tanda yang Nabi akan kenal kita besok di hari akhirat adalah melalui anggota wuduk kita tuan-tuan. Akan bercahaya, setengah riwayat kata dia akan bersinar pada hari akhirat, dan itulah yang akan dikenali Nabi, tahu ini umat dia. Sebab tu kena sempurnakan wuduk tanpa
membazir. Tuan-tuan bila Allah SWT, kita boleh lebihkan air wuduk, lebihkan sikit. Kalau kat siku tu kan, apa siku, tapi janganlah sampai ke ketiak, habis pula basah baju nanti. Tuan-tuan pernah tengok orang yang was-was ambil wuduk? Kesian tuan-tuan. Saya pernah tengok kuyup baju dia. Kalau tak dibuka baju dia tu, nescaya dia masuk dalam masjid atau surau dalam keadaan seperti orang terkena hujan, basah baju dia. Saya pernah tengok, sampai saya tak tahulah, nak tegur kan takut dia malu. Dia rasa macam tak sempurna wuduk dia, maka dia ambil berkali-kali. Ambil wuduk basuh muka tu macam kita ambil pembelahan, dia kena tepuk macam tu, takut air tu mustakmal lah, apalah, macam-macam lah dia punya dalam fikiran dia tu terlampau banyak. Ini yang syaitan masukkan, dia was-waskan kita tu kan. Ambil untuk air tu nak dia tak nak kena air tu melalui muka tangan dia tu, dia kata takut mustakmal sebab dia dah berpisah daripada air tu sampai ke muka tu, air tu dah dipisahkan, itu dikira mustakmal. Dia fikir macam tu, sedangkan tak ada menyentuh apa, air tu dengan kena benda lain sudahlah kan. Jadi seperti itu. Kalau macam tu senang je, tekuplah muka dia masuk dalam kolah tu, senang cerita, betul dia macam tu. Dan ada yang buat macam tu kan, maka kuyuplah baju dia. Tuan-tuan mulakan Allah Subhanahu Taala. Sebab itu saya sebenarnya secara peribadi suka kalau ambil wuduk pakai kolah, sebab di sana tidak berlaku pembaziran. Kan kita ambil air wuduk tu sini, lepas tu air tu masuk dalam tu balik, jadi dia lebih daripada 2 kalah, dia kira sebagai air, masih lagi air mutlak. Kemudian masuk tangan tu masuk dalam tu, celup tu, usap dalam tu kan. Cuma kaki je jangan masuk dalam tu kan, nanti di kaki dia orang nanti. Sebab air tu dah air kaki kita masing-masing, kaki bukan lah anggota yang paling bawah kali kan, macam-macam ada kotoran apa semua, yang tu je tak masuk. Tapi kalau di Melaka, sebab air dia ada satu ketika lu masalah air, dia tak ambil kolah, dia macam ada tangki air tu yang ambil wuduk tu, ada pipe-pipe, tapi bawah tu ditampung air tu, air yang basuh tu, tapi dia bukan air yang mutlak, tak boleh ambil wuduk pakai air tu. Dia air tu gunakan untuk basuh kaki kat luar tu lah, macam tak boleh datang basuh kaki macam tu, air mustakmal kan. Dia tak digunakan sebagai air wuduk untuk menjimatkan air. Tuan-tuan, mereka Allah Subhanahu Wa Taala jaga wuduk kita ni, maka lebihkan bila kita ada air yang sedia ada, tapi jangan sampai membazir. Tuan-tuan, mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni kalau kita latih diri kita untuk ambil wuduk dengan secara berjimat, maka sah tak wuduk kita? Sah, dan kita dapat pahala banyak apabila kita tidak membazir. Contoh macam mana tuan? Kalau orang pergi musafir, tamu pergi umrah lah, pergi haji kan, boleh je ambil air pakai botol kecil tu kat dalam kapal terbang tu kan, ambil di tu ada cara dia kan, ambil untuk apa semua tu, elok je boleh semayang kan, tak ada was-was pun. Tetapi kenapa kalau kita dekat tempat kita kan, dekat masjid kita, kat surau kita, kat rumah kita pun ambil wuduk, tengok air buka sebesar-besarnya kan, baru basuh muka sambil mangkuk tu, air tu dah berapa banyak. Tu yang sebab tu lah banyak masjid dengan surau letih membayar air kan, padahal dia boleh dijimatkan di situ. Kalau kita tengok, kalau betul-betul orang yang dia mendisiplinkan dirinya untuk ambil wuduk, satu wuduk dia boleh ambil dalam pakai guna air mineral ni je. Satu air mineral ni 500 ml ni, 400 ml ni, berapa ml dia boleh ambil, dan ada lebih lagi kan, ambil wuduk. Cara dia lah. Dan cara itulah yang selalu masa khusus haji, khusus umrah ada ditunjukkan cara dia. Dan itulah kalau kita amalkan, takkan masa pergi umrah, pergi haji je kita buat macam tu kan, masa hari biasa tu pun kita boleh buat. Jadi kita amalkan itu, maka kita akan dapat pahala yang lain lagi. Banyak pahala yang kita boleh raih, kita boleh dapatkan hanya daripada amalan kita berwuduk ini tuan-tuan. Jadi kenapa kita nak susah-susah? Maksud dia ada perkara yang mudah kan, yang kita boleh dapat dengan hanya mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Dalam perkara-perkara yang penting kita kena buat, tapi dalam masa yang sama kita boleh dapat banyak pahala. Contohnya melalui perkara berwuduk ini.
Tuan-tuan mereka Allah Subhanahu wa taala, setelah berwuduk menghadaplah ke arah kiblat, dongakkan muka ke langit, walaupun buta, walaupun berada di dalam bangunan, dengan kedua-dua tangan diangkat. Ketika itu berdoalah dengan membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini semua orang tahulah kan. Cuma amal tak amal je lah. Yang bermaksud, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dialah sahaja, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sentiasa bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang yang menyucikan dirinya, serta jadikanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Tuan-tuan melihat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa lepas habis kita berwuduk. Biasa kita buatlah. Cuma kalau kita berwuduk dalam jamban, jangan baca doa tu dalam jamban. Keluar daripada jamban tu, daripada bilik jamban tandas tu, barulah kita baca doa tu. Kalau kita tempat wuduk, itu tak apa, sebab tu dalam tu tak ada tandas. Tandas sebelah dia, jadi tak apa kat situ. Habis je baca kaki tu, kita terus baca doa, tak ada masalah. Tapi kalau dalam tandas, jangan dibaca nama Allah di dalam tandas. Kita berlaku biadab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, antara kadang-kadang kita terlupa bawa handphone dalam jamban. Handphone tu pula ada alam azan ni, kan? Dah tahu nak isyak, pergi masuk dalam jamban bawa handphone, kan? Tengah meneran-neran Allahu Akbar dalam handphone kita. Dah konon-konon nak dapat pahala, dah dapat dosa kat situ. Maka sebab tu kita jaga-jagalah yang kat situ je lah. Maksudnya jangan disebut nama Allah dalam jamban. Maka jangan, kalau kita jumpa kawan kita jamban masjid, jangan bagi salam ke dia, Assalamualaikum. Kawan tu cuba salah nak jawab, aku salam, kata jawab berdosa. Tapi tak perlu jawab tuan, sebab dalam jamban. Kan, kadang-kadang berjumpa. Jadi tuan-tuan melihat Allah Subhanahu wa taala, itu doa yang kita baca selepas kita ambil wuduk kita. Ambil wuduk ni tuan-tuan, dia ada banyak perkara yang kita kena buat. Dia ada simple, ada wuduk simple, ada wuduk yang betul-betul sempurna. Jadi cara dan doa untuk setiap basuhan anggota wuduk. Ini kalau betul-betul nak buat, siap dengan doa dia sekali tuan. Pertama, duduklah di tempat yang tinggi dengan menghadap kiblat. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Itu dengan maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan syaitan-syaitan, dan aku berlindung denganmu wahai Tuhanku daripada mereka datang kepadaku. Ini belum ambil wuduk, ni nak ambil wuduk ni tuan. Maka itu dibaca dulu, kan? Kemudian yang kedua, basuh kedua-dua belah tangan dan baca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika min syu'i wal halakah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu tuah dan keberkatan, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Atau boleh juga baca doa yang bunyi Allahumma hfaz yadayya min ma'asika kulliha, yang bermaksud, ya Allah, peliharalah kedua-dua tanganku daripada melakukan maksiat kepadamu semuanya. Ini bukan basuh tangan yang basuh tangan mata tu, basuh tangan biasa tu tuan, yang basuh tangan macam ni tu, bukan yang sampai ke siku tu. Ini sebelum kita basuh muka. Jadi mula kita baca doa tadi tu, kemudian basuh kedua-dua tangan dan baca doa yang ni, dua doa ini, kemudian barulah baca niat wuduk. Umpamanya boleh baca niat wuduk atau berniat di dalam hati. Niatnya bunyi nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala.
Ini lafaz dia. Tak ada, kalau tak ada baca lafaz pun, kita niat dalam hati pun tak ada masalah. Yang bermaksud sahaja aku mengambil wuduk fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Atau kita boleh juga baca nawaitu raf'al hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Ini yang biasalah sekolah, daripada sekolah rendah lagi kafar tu dia dah ajar dia. Nawaitu raf'al hadatsil asghari. Asghari ni kecil. Yang maksudnya sahaja aku mengangkat hadas kecil fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Ini adalah untuk orang yang sihat. Maksud dia untuk orang yang sihat dia boleh buat macam tu. Tuan-tuan memiliki Allah Subhanahu Wa Taala tanbih, iaitu bagi orang yang selalu dalam keadaan berhadas, iaitu daim al-hadas, kerana salisul baul, iaitu kencing tidak lawas, atau salisul rih, iaitu angin selalu keluar dari kubul atau dubur, atau ada darah istihadah, perkara mesti ada ketika niat ialah untuk membolehkan salat, seperti nawaitul wudu'a li istibahati salah fardan lillahi ta'ala. Yang maksudnya sahaja aku mengambil wuduk untuk membolehkan solat fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Ini untuk orang yang ada masalah. Kan ada orang yang dia kencing tak lawas, dia nak kencing kan, dia dah pergi toilet dah kencing, lepas tu bila dah kencing dia dah basuh, dia rasa macam ada lagi keluar, basuh lagi, betul dia rasa lagi keluar, mana tak lawas kencing dia. Yang ni selalunya dia kena bersihkan betul-betul, lepas tu dia akan pakai pelapik macam pampers tu. Ini untuk orang yang kencing tak lawas. Kemudian ataupun orang yang manjang kentut dia, tuan-tuan, kentut dia tak berbunyi, senyap tapi tahu angin keluar, tahu dah busuk tuan kan. Ada orang macam ni, dia bukan kerana dia suka-suka nak mengentutkan orang, tak, dia pun malu sebab asyik terkentut aja, perut dia ada masalah, ada tuan. Ataupun dia mungkin baru lepas minum air halia ke apa ke, maka asyik keluar kentut. Maka yang ni, dan juga satu lagi untuk orang perempuan yang ada darah istihadah, iaitu darah penyakit yang sentiasa keluar, dia ada keluar lebih pada 14 hari 15 hari dia waktu haid yang dibenarkan itu, dia tetap juga keluar darah. Maka mereka ini, 3 jenis golongan ini, bila dia nak ambil wuduk, dia kena sebut dalam niat wuduk dia tu nawaitul wudu'a li istibahatil salah, li istibahatis salah, itu fardan lillahi ta'ala. Maksud dia apa? Sahaja aku ambil wuduk untuk membolehkan salat fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Mana dia ada sebab tu. Sebab kalau ikutkan betul, tak sah wuduk dia, sebab dia masih lagi kentut, atau masih lagi dalam keadaan keluar air kecilnya, buang air kecil tu, ataupun keluar darah istihadah dia. Jadi itu nak membolehkan dia bersolat. Tuan-tuan memiliki Allah SWT. Yang lain tu macam biasalah, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, atau nawaitu wudu'a lillahi fardan lillahi ta'ala. Itu macam tu je. Tuan-tuan memiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita akan sambung kemudian ni, tuan. Sebab salah satu, macam saya pada kuliah yang lalu, Jais kata masuk je waktu isyak kena berhenti. Tu dah bunyi tu. Masuk je waktu isyak kena berhenti, bagi membolehkan azan, kemudian terus solat. Dia tak nak lama-lama, jadi tak boleh lepas habis solat sambung lagi 15 minit 20 minit, tak boleh, tuan. Kan daripada kita langsung tak boleh kuliah, lebih baiklah kita boleh kuliah. Jadi kita ikut je lah peraturan yang ditetapkan. Jadi tuan-tuan memiliki Allah SWT. Nanti kita sambung pada kuliah yang akan datang mengenai wuduk ini, tuan-tuan. Dan banyak pahala yang kita boleh raih apabila kita sempurnakan wuduk kita. Sebab itulah setengah-setengah orang, kalau pada kita yang biasa ni tak ada masalah, kita wuduk, ni baguslah wuduk ni, kita pun dah biasa apa semua kan, dah tahu asyik-asyik wuduk je kan. Tapi ada orang yang tak sampai lagi kesempurnaan wuduk itu, dia akan dapat mengulangi benda-benda macam ni supaya dia dapat perbaiki wuduknya dan dapat kesempurnaan wuduk. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya. Saya mohon maaf atas segala silap. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan kita semua dan tempatkan kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW dalam syurga nanti, bersama orang saleh, orang syuhada dan para nabi dan anbiya. Tuan-tuan memiliki Allah SWT, apa yang kita dengar ni akan jadi manfaat pada kita bila kita amalkan dan kita sampaikan pada orang yang tak ada dalam majlis ini, insya-Allah.
Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah hamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq